A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Diharapkan semua dalam keadaan sehat-sehat sejahtera dan di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada para penonton sekalian, jom sama-sama kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan insya-Allah kita mulakan dengan berzikir, ya, dengan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para penonton sekalian, pada hari ini kita dalam topik tafsir dan taranum, yang mana kita akan membicarakan tentang surah As-Saba ayat 24 sehingga ayat yang ke-30. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik saja Aiman. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Serba hitam Ustaz hari ini tahu. Okey, baik, kepada para penonton sekalian, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan tafsir dan taranum dengan topik surah Saba ayat 24 sehingga ayat yang ke-30, dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Jadi macam biasalah Ustaz, sebelum kita nak mulakan tadabbur ayat suci Quran kita pada hari ini, kita nak mendengar dulu bacaan ayat ini. Dan kepada maklum-maklum, makcik-makcik, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang sedang menonton kita pada hari ini, boleh buka Mushaf Al-Quran dan kita baca sama-sama, kita semak tajwid. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki bacaan kita dari masa ke semasa. Jadi, apa lagi? Jom kita mulakan tadabbur ayat suci Quran kita pada hari ini, bermula dengan surah Saba ayat yang ke-24. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti mana yang telah pun diwar-warkan sebentar tadi, kita hari ini insya-Allah akan menyemak ayat daripada 24 surah Saba sehingga ayat 30. Dan menjadi tradisi kita di sini, bila mana kita nak mulakan dengan tadabbur, kita akan mulakan dengan pembacaan. Mudah-mudahan ia akan membuka jiwa-jiwa kita semua dengan ayat Allah yang mulia ini. Sama-sama kita perhatikan bacaan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Qul la tus'aluna 'amma ajramna wa la tus'alu 'amma ta'malun. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون Sadaqallahul Azim. Itu dia. Banyak ayat yang telah kita bacakan, lebih kurang 5 ayat Ustaz Ya, kita 6 ayat ni. 6 ayat yang penuh dengan pelajaran ayat, ya. pada hari ini. Jadi kita nak tahu apa maksud dia. Jadi macam mana Ustaz? Ustaz nak saya bacakan ke? Rasanya suara Aiman lebih sedap untuk saya baca Ustaz. terjemahan. Okey, baik. Kita nak perhatikan apakah tafsir kepada ayat Quran yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jom sama-sama kita perhatikan dalam tafsir Ar-Rahman kita pada hari ini. Yang mana ayat pada 24 yang bermaksud, bertanyalah, yakni wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Terangkanlah jawabnya, ialah terangkanlah jawabnya ialah Allah, dan sungguhnya tiap-tiap satu golongan, sama ada golongan kami ahli tauhid atau golongan kamu ahli syirik, tidak sunyi daripada salah satu dari dua keadaan. Keadaan tetapnya di atas hidayah petunjuk atau tenggelamnya dalam kesesatan yang jelas nyata. Oleh itu, katakanlah wahai Muhammad, kamu tidak akan bertanggungjawab tentang kesalahan yang kami lakukan, dan kami pula tidak akan bertanggungjawab tentang apa yang kamu kerjakan. Katakanlah lagi, Tuhan kita akan menghimpunkan kita semua, yakni pada hari kiamat, kemudian ia akan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara kita dengan penyelesaian yang benar. Dan dialah jua hakim yang seadil-adilnya, lagi yang maha mengetahui segala-galanya. Katakanlah lagi, tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutunya. Tidak ada pada suatu makhluk pun sifat-sifat itu. Bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Ayat yang ke-28, dan tiadalah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai rasul, pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran, yakni kepada orang-orang yang ingkar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Ayat yang ke-29, dan mereka yang ingkar bertanya, bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar? Ayat yang ke-30, jawablah, yakni wahai Muhammad, untuk kamu disediakan satu hari yang kamu tidak dapat melambatkannya sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat menyegerakannya. Itu dia Ustaz. Kita baca tafsir dia pun kita rasa macam suspend dah bunyinya Ustaz. Tetapi kita nak melihatkan rentetan berkaitan dengan terjemahan ayat ini, bermula pada ayat yang ke-24 ni, membawa penyudahnya cerita pada ayat yang ke-30 ini dengan satu ending yang cukup memberi kesan impak yang cukup kuat di dalam diri kita. Sebelum kita nak sampai kepada ayat penghujungnya Ustaz, kita nak mulakan dengan ayat yang ke-24 ini sebagai pembuka gelanggang kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, tanyalah Ustaz yang setia bersama dengan rancangan ini dan yang menemani tuan-tuan selalu berbanding dengan saya, itulah Dai Aiman yang masya-Allah konsisten dengan tampilan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada beliau dan juga tuan-tuan yang terus setia menonton rancangan Tanyalah Ustaz, khusus untuk kita nak mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk untuk kita hidup menjadi hamba Allah yang sebenar dan beroleh manfaat di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan, apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah merupakan kesinambungan daripada bicara tajuk yang lalu. Kalau kita lihat dalam perbincangan yang terhampir, khususnya daripada ayat yang ke-22, 23 yang lalu sebelum kita masuk kepada ayat 24, iaitulah berkenaan tentang persoalan yang telah pun Allah ajukan ataupun cabaran yang telah Allah ajukan
supaya mereka yang mencari Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali berfikir, adakah wajar apa yang mereka buat daripada pilihan tersebut? Adakah apa yang telah pun mereka ambil selain daripada Allah untuk menjadi Tuhan mereka itu benar-benar berfungsi sebagai Tuhan yang sebenar? Dan inilah rentetan ayat-ayat yang kita akan diajak oleh Allah untuk berfikir, apakah yang sepatutnya yang kita angkat sebagai Tuhan yang sebenar berbanding pilihan-pilihan yang manusia pilih pada hari ini. Lalu dalam ayat yang ke-24 kita akan lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan penghujahan buat manusia itu berfikir. Dan manusia ini antara kelebihannya iaitu Allah kurniakan baginya akal untuk berfikir, selain daripada Allah memberikan pilihan kepada dia yang mana pilihan tersebut akan memberikan kesan ataupun akibat kemudian hari nanti, terutamanya dalam hal keimanan kita terhadap Allah Tuhan yang menciptakan kita. Lalu antara persoalan yang sepatutnya membuka minda kita terhadap ketuhanan ini, isu ketuhanan ini, iaitulah antaranya iaitulah siapakah yang sebenar-benarnya memberikan rezeki kehidupan kepada kita selama ini. Kalaulah soalan ini diajukan kepada mana-mana manusia, mungkin akan ada manusia yang menjawab dengan soalan yang sesingkat, dia kata majikan saya. Itu antara jawapan yang terhampir lah kan. Ataupun pihak-pihak yang tertentu yang dilihat di hadapannya menghulurkan sesuatu kepadanya saban hari, saban waktu, saban minggu dan sebagainya, saban bulan. Tetapi kalaulah ditanyakan pula siapa pula yang memberikan kepada kita yang terhampir tersebut. Contohlah bagi kanak-kanak lah, kita ambil kanak-kanak yang paling muda. Kalau tanya pada dia siapa yang bagi makan kepada kamu, dia kata ibu dan ayah. Okey, siapa pula yang bagi makan kepada ibu dan ayah kamu sampai dia boleh memberi makan kepada kamu? Maka soalan-soalan yang diajukan secara berterutan ini kepada pemberi-pemberi ini akhirnya akan menyampaikan kepada kita kepada satu jawapan yang tuntas, bahawasanya seluruh rezeki makhluk ini sebenarnya bukan tertanggung di atas makhluk, sebaliknya ia tertanggung di atas Allah Subhanahu wa taala yang telah pun dinyatakan dalam ayat yang banyak. Ini pemula kepada bicara kita. InsyaAllah kita akan lihat seterusnya selepas daripada Semua ini. Masalahnya mereka ni mengatakan rezeki ni daripada Allah, tapi masih lagi mereka ni tidak melakukan amal soleh. Apa sebenarnya cerita dalam ayat yang ke-24 ini? Para penonton nak tahu kupasannya? Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Allah bagi makan, Allah bagi sihat, Allah bagi cergas, Allah bagi kita celik mata, udara yang segar ini. Kita perlu ucapkan Alhamdulillah. Kerana apa dia? Itulah semua rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya Ustaz ni, sahabat kita ni di Facebook ni, Sahziatul Siddiq ni, merujuk kepada ayat yang ke-24. Mengapakah kaum musyrikin Mekah apabila ditanya siapa memberi rezeki kepada mereka, mereka menjawab Allah. Namun patuh pada arahan Allah SWT, mereka kufur pula nikmat, sedangkan nikmat yang diperoleh itu datang daripada Allah SWT. Apakah pengajaran buat kita? Kita tahu rezeki daripada Allah namun tidak melaksanakan solat dan ingkar dengan suruhannya. Macam mana tu Ustaz? Inilah perkara yang sepatutnya menjadi muhasabah selalu bagi diri kita, tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah. Dan perkara ini sebenarnya telah pun disebutkan dalam ayat-ayat yang sebelum daripada ini, khususnya kalau tuan-tuan buka ayat yang ke-13 yang telah pun tuan-tuan bincangkan dengan panel sebelum daripada ini, ketika mana Allah menyebutkan di hujung ayat yang ke-13, Allah kata apa dia? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Bagaimana Allah telah pun menghidangkan, khususnya pada satu zaman yang satu ketika dahulu menyaksikan kemakmuran hidup manusia itu berada pada tahap yang tertinggi, iaitu pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Waktu ketika itu, dengan nikmat yang sekian banyak yang Allah limpahkan kepada mereka, tetap kesudahannya untuk mencari bilangan mereka yang betul-betul menyempurnakan hak nikmat. Apa hak nikmat kita? Iaitulah kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Hidup kita dengan nikmat yang telah pun Allah payungi kita dengannya.
Kita tidak punya pilihan yang lain melainkan kita sentiasa kena mengingat kepada si pemberi. Bayangkanlah kalaulah si Aiman ni ataupun Dai Aiman ni adalah orang yang memberikan saya satu kurnia ataupun satu perkara yang saya sangat-sangat benar-benar menghargai akannya. Pasti paling kurang dalam ingatan saya takkan lupa untuk mendoakan, ya Allah berkatilah hidup Aiman yang telah pun memberikan saya sesuatu, dan ini kebiasaan bagi kehidupan manusia biasa, itulah perkara yang akan berlaku. Tetapi bila mana kita kembali kepada Tuhan yang telah pun bukan takat memberi sekali kepada kita, tuan-tuan, bahkan berkali-kali, bahkan setiap saat ini, kalaulah tidak ada kurniaan Tuhan kepada kita, pasti kita takkan mampu untuk hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana boleh jadi begitu? Cukup kalau kita ukur dengan nafas yang kita sedut setiap saat ini. Kalaulah ianya tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita ni orang yang benar-benar baik ataupun kita orang yang tak baik, tetap memperolehi rezeki tersebut. Lalu sepatutnya bagi setiap rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, Allah minta kepada kita bukan banyak pun. Allah minta kita bersyukur. Syukur dengan bentuk yang sebenar-benarnya apa dia, tuan-tuan? Kita tahu syukur itu mesti disempurnakan dengan 3 sifatnya. Dengan lidah kita yang mengucapkan Alhamdulillah. Yang kemudiannya diikuti dengan hati kita yang benar-benar mensyukuri, berterima kasih kepada Allah. Tidak akan memilih yang lain daripadanya untuk kita sembah. Iaitulah kita kata kita bersyukur dengan hati kita. Iman kita tersebut adalah perlambangan syukur. Dan sudah tentulah seperti mana yang ditanyakan oleh sahabat kita, bila mana orang-orang yang menerima rezeki daripada Allah, tidakkah mereka malu tak kala mana rezeki tersebut membanjiri kehidupan mereka, tetapi mereka membalasinya dengan kekufuran, kejahatan, kemaksiatan kepada si pemberi. Kalau dalam hidup dunia orang sebut sebagai kacang lupakan kulit. Maknanya kalau bersyukur ni, Ustaz, bukan setakat di mulut je kan? Betul. Maknanya bukan setakat kita kata Allah bersyukurnya dapat ni apa semua. Dia perlu kepada pembuktian dan juga amal kebaikan yang perlu kita lakukan. Betul, Ustaz? Bayangkan kalau mak ayah kan, dia bagi duit pergi sekolah, belajar rajin-rajin, tiba-tiba anak tu guna untuk masuk cyber cafe. Tak, mak ayah tu mengamuk. Itu sama kecil-kecil kita dulu, Ustaz. Ya, mak ayah yang kita kata berikan, minta maaf lah, bukan kita nak menghina pemberian mak ayah, tapi kalau nak diukur dengan pemberian Allah, pasti lebih banyak. Itu pun menimbulkan kemarahan ibu dan ayah. Tidakkah Allah yang telah pun memberikan segala-galanya kepada hamba, kalau kita berbuat yang sebalik daripada yang dituntut, pastilah kemurkaan Allah itu besar. Itu sebab dalam ayat ke-7 surah Ibrahim apa dia? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ceritanya. Masya Allah. Lagi kita bersyukur, lagi Allah tambah nikmat kita kan. Tapi kalau kita mengkufurinya, Ustaz, maka Allah akan azab kita. Na'udzubillah. Baik, Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook. Satu soalan yang cukup menarik pada ayat yang ke-24. Mungkin kita sering bertanya-tanya kepada orang kafir diberi rezeki oleh Allah SWT. Bahkan orang kafir sering terlihat lebih kaya dan lebih sejahtera ekonominya berbanding orang beriman. Padahal kita semua tahu bahawa Allah hanya mencintai hamba-hambanya yang beriman. Itu yang kita pelik tu, Ustaz. Ini yang disebutkan sebagai ujian bagi hidup manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah datangkan kepada setiap daripada manusia ini, tuan-tuan, bukan takat benda-benda yang dilihat buruk seperti mana ujian dan juga musibah-musibah seperti mana kita maklumi. Tetapi antara bentuk ujian terhadap manusia yang namanya ujian kesenangan. Benda tu nampak baik, elok, tetapi tiba-tiba kita melihat, orang yang tak baik juga dapat begitu. Inilah satu perkara yang diistilahkan dalam istilah agama kita sebagai kurnia yang berbentuk satu lagi. Kurnia yang berbentuk, awalannya kita tahu kurnia nikmat rezeki yang disertai dengan redha daripada Allah. Ini termasuk daripada kurnia yang disertai dengan rahmat. Tetapi satu bentuk yang lain, andai kata orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat jahat dalam hidup dia, wal'iyadzubillah, kalaulah kita orangnya, na'udzubillahi min dzalik, janganlah Tuhan uji kita dengan ujian begini. Iaitulah Allah beri kepada mereka, walaupun mereka itu adalah orang yang mengkufuri Allah, bermaksiat kepada Allah, tapi tetap Allah taburi kehidupannya dengan kenikmatan. Ianya disebutkan sebagai pemberian istidraj. Tuhan sebutkan dalam ayat yang banyak dalam firman-Nya, antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mana mereka-mereka yang melupakan akan peringatan-peringatan daripada kami, perintah-perintah daripada Allah, larangan-larangan Allah, mereka kesampingkan, bukan Allah terus menghancurkan mereka.
Tapi Allah kata apa dia? Kami akan bukakan bagi mereka sekalian pintu-pintu kesenangan dalam hidup dunia. Cuba lihat Qarun. Siapakah dia Qarun? Orang yang sangat-sangat memaksiati Allah. Cuba lihat Firaun. Siapa dia? Sampai dia pula yang mengaku Tuhan selain daripada Allah. Bagaimana kehidupan mereka? Kalau kita buka dalam sejarah kedua-dua insan ini sekurang-kurangnya, kita akan dapati mereka itulah orang-orang yang telah pun diberikan kurnia yang jauh lebih besar berbanding dengan apa yang mungkin kita hari ini miliki. Walaupun pagi tadi kita sembahyang subuh, Ustaz, tapi tak kaya macam Qarun. Na'udzubillahi min dhalik. Tuan-tuan, jangan kita minta kekayaan seperti mana kekayaan Qarun, tetapi mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala agar menghadirkan dalam diri kita perasaan yang ingin sentiasa bersyukur walaupun atas sekecil-kecil nikmat yang kita perolehi. Sebab dengan kesyukuran itulah yang akan menjamin kebahagiaan hidup kita, bukan takat di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Tetapi mereka yang ditaburi dengan nikmat, mereka balas dengan kekufuran, balas dengan kemaksiatan, kita tahu akibat yang menanti itu bukan akibat yang baik. Maka perkara ini bukanlah satu perkara kebalikan bagi diri kita, dan kekayaan ataupun kemiskinan hidup seseorang ataupun kesusahan hidup seseorang bukan penentu baik ataupun tidak dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang diuji oleh Allah dengan kehidupan yang susah. Kalau kita lihat Nabi dan juga para sahabat, tidaklah sesenang mana kehidupan mereka. Tetapi pada sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka lah merupakan insan yang terbaik. Apapun kita kata, sama ada kita senang sekarang, kita susah sekarang, yang terlebih penting masukkan diri kita dalam kalangan orang yang bersyukur. Siapakah dia orang yang bersyukur? Orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan melunaskan hak-hak syukur tersebut dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kekayaan itu bukan letak pada harta yang banyak, tetapi terletak pada kebahagiaan dan juga ketenangan jiwa, macam para sahabat, kan? Betul. Baik Ustaz, kita nak merungkai lagi ayat yang berikutnya, Ustaz, iaitu ayat ayat yang ke-25. Apakah intipati yang terdapat pada ayat ini? Tafadhal Ustaz. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-25, bila mana Allah Subhanahu wa taala bertanyakan kepada kita berkenaan tentang siapakah yang memberikan rezeki, Allah minta kita jawab Allah, kecuali orang-orang yang tidak mahu mengaku bahawasanya rezeki itu daripada Allah, mereka kerap menyandarkannya kepada diri mereka sendiri. Maka sesiapa yang tidak mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah pun bukan takat menggunakan rezeki sebenarnya, dialah yang telah menciptakan kita, dialah yang telah pun memberikan segala-galanya kepada kita, adakah itu dikira sebagai satu perkara yang benar? Jawabnya, salah. Tetapi mereka pasti ada hujah-hujah mereka yang tersendiri. Masing-masing memberikan dakwaan, disebabkan saya bekerja 24 jam 7 hari seminggu, inilah yang membuatkan saya kaya pada hari ini. Inilah manusia-manusia yang angkuh, yang lupa upaya diri dia yang sebenar. Nak tengok betul tak betul itu segala-galanya upaya diri dia, tunggu sampai Allah tarik balik nikmat-nikmat tersebut. Ada tak yang lain daripadanya boleh memberikan di kala mana dirinya sudah kehilangan segala-galanya? Tetapi perkara ini tak kala mana kita berhadapan dengan penghujahan-penghujahan manusia begini, kalaulah Aiman jumpa dengan manusia-manusia yang cuba untuk tetap mempertahankan bahawasanya antaranya rezeki itu bukan kurnia daripada Allah, sebaliknya adalah daripada usaha diri mereka sendiri, agak-agak kita geram tak? Macam kita sebutkan tadi kan, orang kacang lupakan kulit ni kan, orang kata dia ni memang tak boleh makan saman ni, sakit hati tak? Maka dalam ayat 25 Tuhan membahasakan kepada Nabi kita dalam berhadapan dengan golongan ini, qul la tus'aluna amma ajramna, katakan kepada mereka yang sombong menyombong dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka bahawasanya kalian tidak akan dipersoalkan terhadap apa yang kami lakukan kesalahan, dan kami juga tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang kamu berbuat salah. Dan kita tahu konsep ini, konsep yang kita tahu masing-masing akan berjawab dengan apa yang diperkatakan, apa yang diperbuat oleh setiap diri kita, kita tidak akan dipertanggungjawabkan dengan kesalahan orang lain. Contohnya kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15, Allah menyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, kamu tidak akan menanggung beban kesalahan orang lain. Allah berikan ayat ini sebagai suntikan dalam diri Nabi dan juga sebagai peringatan kepada orang yang didakwahnya. Ya, kamu mungkin boleh berkata-kata kerana kepetahan bicara kamu pada hari ini untuk berhujah sesuka hati kamu terhadap apa yang kamu cuba pertahankan daripada kesalahan, ibaratnya menegakkan benang yang basah. Tetapi kamu kena tahu, kamu yang akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu perhujahkan, dan kami juga akan bertanggungjawab terhadap apa yang kami perhujahkan. Kalau itu satu kesalahan,
kamu akan tanggung akannya, dan kalau kami yang bersalah, kami yang akan menanggung akannya, maka bertanggungjawablah atas setiap apa yang diperhujahkan. Wallahu a'lam. Tanggung dah dan jawablah di hadapan Allah SWT atas apa yang kita lakukan, ya, kepada Allah SWT, di atas bongkaknya kita, takaburnya kita, di atas mungkin kelebihan sedikit lah ya Allah berikan kepada kita. Kaya tara mana sangat kita, ya, nak dibandingkan dengan Fir'aun tu, ya, dan Qarun itu, nak hebat tinggi mana sangat jawatan kita nak dibandingkan dengan Fir'aun tadi yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Baiklah, itu baru sedikit je Ustaz beri kepada kita tentang apa yang dimaksudkan tentang bersyukur kepada rezeki yang telah kita dapat itu. Baik, kita nak terus kepada soalan berikutnya pada ayat yang ke-25 bersama dengan Sal Rasid Cikci. Kamu tidak akan ditanya, yakni bertanggungjawab tentang dosa yang kamu perbuat. Adakah ayat ini menyuruh kaum musyrikin Mekah berfikir mengenai agama yang mereka anuti, mereka sangka dan berfahaman kaum muslim yang sesat disebabkan ajaran baru yakni tauhid berlawanan dengan kefahaman mereka, lalu Allah memberi teguran kepada mereka? Mohon Ustaz perjelaskan lebih lanjut. Tafadhal Ustaz. Seperti mana yang telah saya jelaskan sebentar tadi dalam perkongsian kita sebagai pengenalan ayat yang ke-25, bahawasanya ayat ini adalah merupakan lanjutan daripada ayat 24 yang lalu, tak kala mana Nabi diminta untuk berhujah tentang rezeki supaya mereka dapat kembali mengenang diri mereka dan kemudian menginsafi bahawasanya apa yang mereka perolehi daripada kenikmatan hidup ni tak lain tak bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dikala itulah mudah-mudahan diharapkan mereka dapat kembali kepada tauhid yang sebenar, bukan bertuhankan dengan tuhan-tuhan syirik yang lain. Tetapi tak kala mana mereka itu datang dengan penghujahan-penghujahan yang lain, contohnya seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, mereka menyandarkan ia kepada usaha ataupun nasib mereka sendiri yang telah pun ditentukan. Konon-kononnya saya ni memang lahir-lahir terus jadi kaya contohnya. Ini hujah-hujah orang-orang yang bankrupt idea, tetapi cuba untuk menafikan bahawasanya penggunaan nikmat itulah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kala inilah bila mana ayat ini didatangkan, yang pertamanya of course ia ditujukan kepada, bila sebutkan kalimah qul, biasanya ia ditujukan yang pertamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bentuk ayat yang menenangkan hati Nabi waktu mendengarkan penghujahan-penghujahan orang-orang yang tetap tak nak beriman walaupun diperhujahkan tentang rezeki tadi. So wahai Muhammad, kamu jangan rasa bersalah dengan apa yang mereka buat, sebab kamu hanya akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kamu buat. Apa saja yang kamu lakukan, itu yang kamu akan dipertanggungjawabkan. Tetapi bagi pihak yang satu lagi, iaitu pihak yang menentang Nabi SAW dengan penghujahan mereka, kalian juga tentu kena ingat bahawasanya kalau orang lain tidak menanggung beban kesalahan sesiapa, itu bermaksud setiap daripada diri perlu fikirkan agak-agak apa yang perlu disediakan daripada jawapan-jawapan bagi apa yang telah pun diperkatakan di dunia ini. Begitu juga dengan apa yang dilakukan, agar kalian ambil ingat, ambil tahu supaya tidak dipersoalkan dengan soalan yang pasti. Kalau tak dapat dijawab dengan jawapan yang sebenar, yang tidak lagi boleh berselindung pada hari tersebut, kita tahu akibatnya pasti akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu baik, ceritanya. kita nak berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana. Kita nak kupas pula ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26, 27 sehingga ayat yang ke-30. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita dalam tafsir dan taranum, kita nak membicarakan ayat 24
sehingga ayat yang ke-30. Jadi sekarang ini kita dah sampai kepada ayat yang ke-26, yang mana pada yang mana kalau kita dapat lihat kepada tafsiran ayat ini, katakanlah lagi Tuhan kita akan menghimpunkan kita semua pada hari kiamat, kemudian ia akan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara kita dengan penyelesaian yang benar, dan dialah jua hakim yang seadil-adilnya, lagi yang maha mengetahui segala-galanya. Apa maksud ayat ini, Ustaz? Fadhal. Masih lagi dalam bicara berkenaan tentang siri penghujahan Nabi SAW ke atas golongan-golongan yang masih lagi enggan untuk mengiktiraf Allah itu sebagai Tuhan yang sebenar. Walaupun pokok awal yang kita bincangkan tadi itulah persoalan tentang rezeki, tetapi kita tahu penghujahan golongan-golongan ini untuk menegakkan benang basah mereka itu takkan berhenti. Bayangkanlah Nabi SAW yang sememangnya terkenal sebagai seseorang yang menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah, dengan penuh kebaikan. Bahkan tak pernah sesekali baginda Nabi SAW melakukan perkara-perkara yang buruk ke atas apa yang didakwah ke atasnya, supaya dengannya manusia akan lebih tertarik untuk mendengar bicara-bicara Nabi SAW. Tapi apa yang mereka tak buat? Daripada menentang dakwah Nabi, setiap satu hujah itu mereka datangkan terhadap Nabi. Sampai habis idea mereka, mereka akan keluarkan 3 idea yang terakhir. Apa 3 idea yang terakhir? Mereka tuduh Nabi gila, mereka tuduh Nabi ahli sihir, mereka tuduh Nabi hanya penyampai cerita-cerita dongeng. Kalaulah sampai kita bertemu dengan orang-orang yang memberikan jawapan-jawapan sebegini, kita tahu, minta maaf istilahnya, orang-orang sebegini sudah sampai kepada level yang disebutkan sebagai mental block. Kita cakap banyak-banyak pun dia takkan menyelesaikan apa yang menjadi perselisihan ataupun kita panggil perbincangan pada masa tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itulah memberikan buah-buah yang dipanggil sebagai buah-buah penutup lah, antara buah-buah penutup bagi menyelesaikan sebarang konflik, bagi perbincangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Allah minta daripada Nabi SAW untuk memberikan ingatan bahawasanya satu ketika nanti, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menghimpunkan seluruh manusia. Yang baik akan dihimpunkan di hadapan Allah, dan juga begitu juga yang tak baik, yang beriman akan dihimpunkan di hadapan Allah, begitu juga dengan yang kufur. Apa yang akan berlaku di sana? Di situlah sekalian perselisihan manusia yang mungkin dilihat tidak ada penyelesaiannya di dunia. Dalam hal-hal yang melibatkan kebenaran-kebenaran yang disanggah. Di dunia ini kadang-kadang kebenaran tersebut mungkin tak dapat dipertahankan dalam bentuk-bentuk yang kita dapat lihat secara jelas. Kalau dalam siri kita panggil pertandingan debat tu, okeylah juga ada hakimnya kan. Tapi dalam bentuk perdebatan, dalam bentuk pemikiran, awak ada cara fikir awak sendiri dan awak ada cara kepercayaan awak sendiri. Tetapi siapa yang dapat menentukan apa yang awak fikir, apa yang awak imani ataupun awak berpegang tersebut, ianya adalah merupakan satu kebenaran yang tidak ada yang lain daripadanya. Ia masih lagi terletak kepada pilihan individu untuk menerimanya ataupun tidak. Namun begitu kita tahu apa yang dipilih oleh kita, apa yang telah pun kita imani di dunia ini, pasti akan dipersoalkan kembali di akhirat. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi supaya disampaikan sebagai satu bentuk peringatan. Kamu kena ingat, ya, kamu ada akal, kamu ada hati untuk kamu menerima, dan kamu ada mulut untuk berhujah dengan sesuatu, tetapi kamu kena tahu penyelesaian terhadap apa yang kita bincangkan di sini, ia bukan semata-mata untuk melihat siapa yang paling petah berbicara sampai dia mampu untuk meningkah orang lain dengan idea-idea dia yang korup sekalipun, tetapi ianya adalah merupakan satu perkara yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara itulah kalau kita ingatlah satu ayat dalam surah Al-Isra, Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berhenti kepada sesuatu yang kamu tak ada ilmu padanya. Maksudnya, jangan cuba-cuba untuk nak membawakan sesuatu yang kamu tak ada pengetahuan padanya. Mereka-reka sesuatu yang kamu tak ada asasnya. Sebab apa? Telinga kita, mata kita, hati kita, semuanya Allah akan tanya. Maka bila mana Allah menyelesaikan pertelingkahan di akhir nanti, dan disebutkan pertikaian itu pasti akan membawa kepada kebenaran yang telah pun disampaikan oleh Allah. Kebenaran yang telah pun disampaikan oleh Nabi inilah yang akan diangkat lewat waktu nanti. Summa yaftahu bainana bil haq. Kebenaran tersebut adalah kebenaran Islam, kebenaran akidah tauhid yang telah pun disampaikan kepada kita. Inilah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal fattahul alim.
Allah lah penyelesai kepada segala pertelingkahan di dunia ini yang mungkin tidak diketahui. Dalam hal ini kita boleh umumkan kepada semua bentuk pertikaian di dunia. Contohnya mungkinlah kita kata dalam dunia yang penuh dengan fitnah pada hari ini kan, kadang-kadang kita tak mampu untuk mempertahankan diri kita pada apa yang kita difitnah dengannya. Bersabarlah padanya, kerana satu masa nanti kebenaran tetap akan terjelas. Kalau tak di dunia, di akhirat ia pasti akan dibukakan di hari ketika mana Allah bukakan segala kebenaran-kebenaran yang berlaku di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ada bersama dengan sahabat kita Jura Azlin Sufyan, ayat yang ke-26. Dalam ayat ini Allah SWT perintahkan Rasulullah SAW menyelesaikan perselisihan yang ada dengan cara yang baik. Bagaimana cara Nabi SAW berhujah dengan orang kafir? Situasi kini berbeza dengan berlemah lembut dengan orang kafir. Tak kisah, tetapi bila sesama Muslim begitu kasar dan keras pengucapannya, cacian dan kata-kata kesat dihamburkan. Apa pandangan Ustaz? Tuan-tuan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita sebutkan tentang dakwah, dakwah itu maksudnya seruan. Seruan itu bukan untuk apa-apa, tetapi seruan itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita katakan seruan itu, dakwah itu adalah untuk Allah, pastilah kita mesti memenuhi ciri-ciri ataupun rukun-rukun apa yang Allah minta daripada kita untuk dakwah itu disempurnakan. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan tentang tuntutan bagaimanakah bentuk dakwah itu perlu disampaikan, walaupun taklah dispesifikkan dakwah itu mesti disampaikan hanyalah ditanyalah ustaz ataupun program-program yang lain, dia mungkin dalam bentuk yang luas, tetapi asasnya tetap Allah letakkan. Di mana asasnya tuan-tuan? Tuan-tuan telah pun mendengar ayat ini selalu diberikan ingatannya oleh para asatizah kita untuk peringatan diri kita. Ya, kalimah yang betul, sekalipun ia betul, ia tetap perlu disampaikan mengikut kepada bagaimana Allah hendak ia disampaikan. Bagaimana Allah nak ia disampaikan? Tuan-tuan boleh buka surah An-Nahl ayat yang ke-125. Allah menyatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dalam ayat ni ada 3 bentuk yang telah pun Allah sampaikan. Iaitulah Allah kata, serulah ke jalan Tuhanmu, di mana ia perlu dilakukan dengan jalan yang bagaimana? Yang pertamanya, ia mesti disampaikan dengan hikmah, iaitulah kebijaksanaan. Bijaksana ni tak semestinya kita kata sentiasa berlembut, kadang-kadang dengan sedikit keras. Ia juga adalah kebijaksanaan mengikut kepada kesesuaian masa, ketika dan insan yang kita hadapi pada masa ketika tersebut, dan juga apa yang kita hendak sampaikan. Contohnya kalau nak cerita tentang akhirat, cerita tentang azab api neraka, nak guna bahasa lemah gemalai ke nak guna bahasa yang sedikit tegas? Tegas kan? Sebab sesuai dengan konteks penyampaian ataupun isi kandungan yang hendak kita sampaikan. Pertama, dahulukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang kita dahulukan berfikir berbanding dengan mulut yang meluncurkan kata-kata. Di situ terletaknya bijaksana kita. Yang keduanya, sampaikanlah dengan peringatan. Peringatan itu nampak macam sedikit keras, tetapi ia tetap disulam oleh Allah dengan peringatan yang baik. Peringatan yang baik bukan sampai menjatuhkan sesiapa ataupun memburuk-burukkan sesiapa, tetapi matlamat peringatan itu seperti mana kita mengingatkan orang-orang yang kita sayang. Macam mana kita nak ingatkan anak kita? Adakah kita ingatkan dengan makian dan juga sumpah serana? Tidak. Kalaupun ibu dalam nada yang tegas memperingatkan anaknya ketika mana hendak dia menghantar ke sekolah supaya anak dia itu tak bermain-main dengan pembelajaran dia, bagaimana bahasa ketegasan yang digunakan? Pasti tidak akan digunakan bahasa sumpah seranah, sebab ianya bermula dengan sayang terhadap insan yang hendak diperingatkan, barulah peringatan itu disampaikan. Dan ketiga, kalaupun kita terpaksa berhadapan dengan sebahagian jenis manusia yang telah pun sampai kepada tahap mereka itu berkeras untuk mempertahankan benda yang salah, Allah memberikan ruangan yang disebutkan sebagai perdebatan dengan perdebatan yang baik. Jangan ada perdebatan yang kita kata tidak ada yang lain melainkan cuma maki hamun, sumpah serana. Tidak. Berdebatlah dengan penghujahan-penghujahan yang tersusun lagi baik, dan insya-Allah apa yang kita usahakan tersebut, kalaupun mungkin tidak mendatangkan hasil secara langsung, lihatlah betapa Nabi SAW telah pun menyampaikan penghujahan-penghujahan baginda dengan baik, yang mana sebahagian daripada apa yang baginda serukan tersebut ditolak oleh masyarakatnya, dan baginda tidak dipertanggungjawabkan dengan penolakan tersebut. Sebaliknya, kita dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita sampaikan. Satu daripada petunjuk Al-Quran yang sangat-sangat hebat, saya nak bawakan tuan-tuan kepada surah Taha ayat yang ke-44. Tuan-tuan kenal Fir'aun siapa dia? Orang yang paling ganas atas muka bumi. Jahatlah kiranya. Sebab apa? Sebab hanya dia yang berani mengaku Tuhan.
Tidak ada yang setara dengan dia yang sampai berani mengaku Tuhan. Mungkin ada yang sewaktu dengan dia, tetapi kita kata yang paling dikenali oleh seluruh masyarakat di dunia, Fir'aun adalah yang terjahat kerana dialah yang paling jahat daripada sudut kejahatan yang dibuat, itulah sampai berani mengaku Tuhan. Tetapi bayangkan, sewaktu Allah mengutuskan Nabi Musa alaihissalam, Allah menyebutkan dalam surah Taha ayat 44, pada yang sejahat-jahat manusia pun Tuhan tetap membicarakan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, wahai kalian berdua, wahai Nabi Musa dan juga Nabi Harun, temuilah akan Firaun dan bicarakanlah dengan bicara yang lunak, yang mudah-mudahan ianya akan mendatangkan kembali kesedaran kepada diri dia, dan kemudian dia takutkan akan pembalasan daripada Allah kemudian harinya. Bayangkan, bagi sejahat-jahat manusia itu pun tetap Allah perintahkan untuk berbicara dengan bicara yang lunak. Apatah lagi manusia yang kejahatannya itu mudah-mudahan tidaklah sampai kepada tahap Fir'aun laknatullahi alaih. Wallahu ta'ala. Okay, baik Ustaz. Sahabat kita Arsyal ni pada ayat yang sama, ayat ke-26 ini, yang bermaksud Tuhan kami akan mengumpulkan kita semua. Daripada ayat ini Ustaz, soalannya, adakah mereka beranggapan di dunia mereka bebas nak buat apa saja, namun perlu diingat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan setiap perbuatan yang kita lakukan akan dihisap dan dihakimi. Kerana kehidupan di dunia hanyalah sementara, yang kekal adalah kehidupan di hari akhirat sana. Mohon kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Betul sekali apa yang ditanyakan itu, terselit jawapannya. Dan kita sebenarnya setiap hari kita akan diperingatkan benda yang sama dalam bacaan yang selalu kita bacakan daripada surah Al-Fatihah contohnya. Allah sebutkan, setelah Allah menyebutkan bahawasanya dia Tuhan yang telah pun menciptakan alam semesta yang bersifat dengan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dalam keadaan Allah membelai kita dengan kebesaran dan juga kepemurahan serta kasih sayangnya, Allah tetap ingatkan kita apa dia? Allah kata, Maliki Yaumiddin. Kena beringat satu hari kita akan bertemu dengan dia yang merupakan raja serta pemilik kepada hari yang disebutkan Yaumiddin. Apa dia Yaumiddin? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Ad-din dalam bahasa faham kita agama kan. Tetapi hebatnya Islam, kenapa dikatakan agama ini sebagai agama pembalasan? Sebab setiap apa yang kita buat dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beragama ini, ianya pasti akan ada balasannya. Balasan itu tidak semestinya kita kata bila sebutkan balasan nampak yang buruk saja. Tak. Kalau kita buat benda baik, Allah pasti akan balas dengan kebaikan. Dan kalau kita buat benda yang jahat, kita pasti akan mendapat balasan yang jahat, seperti mana yang Allah nyatakan di hujung surah Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat apapun kebaikan, dia pasti akan melihat pembalasannya di lewat waktu nanti. Dan siapa yang buat sebarang kejahatan walaupun sebesar zarah, dia pasti akan melihat pembalasannya di akhirat kelak. So ingatkan, hari ini bukan hari yang satu-satunya kita hidup. Kita masih lagi punya esok untuk kita hidup. Dengannya itulah hidup akhirat. Wallahu a'lam. Baiklah, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini dalam bab tafsir dan taranum, membicarakan surah Sabah ayat 24 sehingga ayat yang ke-30. Dan sekarang ni kita dah sampai pada ayat yang ke-27 yang mana bermaksud, katakanlah lagi, tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutunya. Tidak ada pada suatu makhluk pun sifat-sifat itu. Bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Baik Ustaz, kita nak tadabbur ayat Ustaz dan apa yang tersirat di sebalik ayat yang istimewa ni Ustaz. Seperti mana yang telah saya jelaskan di awal perbincangan kita tadi, siri ayat yang kita bacakan inilah merupakan antara siri bentuk penghujahan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada baginda untuk berhujah dengan orang-orang yang menolak ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang sebenar.
Maka daripada satu demi satu Allah datangkan penghujahannya. Tadi kita berbicara tentang rezeki. Siapakah yang mengurniakan rezeki kepada sekalian makhluk-makhluk di bumi, terutamanya kepada manusia. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajukan bentuk penghujahan yang berikutnya, iaitu agak-agak boleh tak ditunjukkan daripada makhluk-makhluk yang diangkat menjadi Tuhan bagi mereka itu sifat-sifat ketuhanan yang tidak dimiliki oleh mana-mana yang lain daripadanya. Contohnya kita kata, kalau dalam sisi Islam, untuk sifat ketuhanan kita yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah pun meletakkan sifat-sifat tersebut dalam surah Al-Ikhlas yang sedia kita baca saban waktu, iaitulah Tuhan tersebut mestilah Tuhan yang esa. Kalau ada Tuhan yang lain, maksudnya dia tidak ada absolute power. Dia mesti terpaksa berkongsi kuasanya dengan orang-orang yang lain ataupun dengan kuasa-kuasa yang lain. Maka tak layak dia untuk menjadi Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Yang keduanya, Tuhan tersebut mestilah As-Samad, menjadi tempat pergantungan seluruh makhluk-makhluknya. Kalaulah dia sesekali saja diberikan tempat pergantungan, contohnya seorang anak bergantung kepada ibu dan ayahnya pada ketika mana dia memerlukan di waktu dia kecil. Bila mana dia sudah pun besar, dia mungkin tidak lagi bergantung kepada ibu dan ayah dia. Sebaliknya mungkin ibu dan ayahnya yang sudah pun tua terpaksa bergantung kepada anak-anak. Maka sifat yang tidak boleh sesuatu itu bergantung kepadanya, maka dia tidak layak untuk menjadi Tuhan. Bayangkanlah Tuhan-Tuhan yang diciptakan itu, mereka pula yang terpaksa dihidangkan dengan sekalian macam hidangan demi untuk memenuhi keperluannya. Sedangkan Tuhan yang namanya Tuhan sebenar, pastilah dialah yang telah pun mengurniakan rezeki kepada kita semua. Dan Tuhan tersebut juga mestilah tidak dianya diperanakkan ataupun dia beranak. Kerana kalaulah dia itu diperanakkan dan juga dia beranak, pada ketika itu dia akan menghapuskan ciri-ciri yang awal yang dua tadi, iaitulah dia mestilah Tuhan yang bersifat tunggal, tidak boleh kita kata ada yang lain bersama-sama dengannya. Sama ada emak ataupun anak ataupun bapa dan sebagainya, mesti tidak boleh ada. Yang keduanya, kalau kata dia diberanakkan contohnya, pastilah dia berharap kepada ibunya untuk melahirkan dia. So tidak boleh jadi tempat pergantungan yang sebenar-benarnya. Sehinggalah kepada dia mesti tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Maka kalau kita ambil ciri yang empat yang telah dinyatakan dalam surah Al-Ikhlas ini, cuba comparekan dengan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Adakah mereka menepati ciri-ciri Tuhan yang empat ini? Maksudnya ciri, bukan Tuhan yang empat, wala'iyadzubillah. Ciri-ciri yang telah pun dinyatakan sebagai satu kayu ukur dalam kita nak menetapkan Tuhan yang tunggal itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak ciri-ciri itu pada makhluk-makhluk yang lain? Contohnya orang yang mengambil, minta maaf ya, contohnya kita kata berhala-berhala. Tidak boleh tunggal. Dia ada lagi pahala-pahala yang lain. Tidak boleh disamakan dia dengan Tuhan yang tunggal tersebut. Kemudian adakah dia menjadi tempat pergantungan? Mana mungkin. Sedangkan berhala-berhala tersebut adalah ianya hanya bergantung ataupun digantung oleh orang pada ketika mana tertentu saja. Contohnya kalau ke sini untuk Tuhan kekayaan, untuk ke sini Tuhan kemiskinan, ataupun Tuhan untuk mengelakkan bala dan sebagainya. Macam-macam. Maka perkara tersebut tidak mungkin ada pada mana-mana makhluk yang lain untuk dipercirikan dengan ciri ketuhanan yang sebenar. Maka lantaran itulah Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya sebagai jawapan yang sudah pun sedia diketahui, Tuhan kata, kalla, sama sekali kamu tidak akan menemuinya pada mana-mana yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan yang tetap bersifat dengan sifat Tuhan yang sebenar. Bal huwallahul azizul hakim, yang tetap dengan sifat ketuhanan yang sebenar hanyalah Allah yang bersifat dengan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka inilah yang sebenarnya bila mana kita perhatikan pada perkara ini, tuan-tuan, kita mungkin boleh gunakan penghujahan ini untuk kita tak kala mana kita nak berbincang dengan rakan-rakan kita yang baru nak mengenali tentang agama ini. Jangan niat kita untuk nak menghina sembahan mereka, tidak. Tetapi kita nak membentangkan kenapa kita perlu memilih hanya senya Allah sebagai Tuhan kita, tidak Tuhan-Tuhan yang lain. Ini antara bentuk penghujahan yang baik untuk kita semua. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook nak tanya satu soalan ni Ustaz. Daripada ayat yang ke-27 ni, adakah ayat ini Allah SWT mencabar kepada mereka yang menyembah selain Allah? Tunjukkan apa keistimewaan Tuhan yang mereka sembah. Apakah punca-punca orang kafir ini tidak mahu menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Adakah agama Islam ini banyak pantang larang ataupun hati mereka dah buta dalam membezakan antara kesesatan dan kebenaran? Subhanallah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan daripada Al-Quran kepada kita adalah merupakan satu panduan petunjuk yang sangat-sangat jelas. Betapa orang yang beriman dan menerima akan panduan ini, mereka akan dapat satu panduan yang tidak ada lagi keraguan padanya, terutama pada satu perkara yang kita tak nampak, iaitulah antaranya keimanan ini.
terutamanya dengan iman kita terhadap Allah yang kita takkan dapat lihat di dunia, tapi insya-Allah waktu kita kembali ke akhirat nanti kita akan dapat melihat zat yang maha mulia ini. Tapi untuk nak sampai ke tahap boleh beriman tersebut, ia mestilah dibawakan dalam bentuk cara berfikir yang sebenar. Kalau kita dibiarkan untuk berfikir tanpa ada satu garis panduan, kita pasti akan tersesat dalam pencarian-pencarian kita, terutama pada perkara-perkara yang kita tak nampak ini. Salah satu daripadanya hal keimanan. Maka ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada orang-orang musyrikin apa yang telah pun diminta oleh Nabi SAW untuk membawakan keterangan dalam bentuk begini, tetapi bentuk keterangan yang sebegini sekalipun ia tak mampu sebenarnya dijawab oleh mereka. Contohnya berkenaan tentang cabaran daripada Allah supaya tolong datangkan. Ada tak ciri-ciri ketuhanan pada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah sehingga mereka itu layak ataupun benda-benda tersebut layak untuk diangkat menjadi Tuhan? Jawabnya tak ada. Memang takkan ada. Setiap satu itu pasti akan ada kontra dengan apa yang cuba dicapai daripada hasratnya. Contoh, kita katakan, bila mana seseorang yang mengambil lain daripada Allah dengan tujuannya supaya dapat mengelakkan mudarat daripadanya. Ada yang kalau kita kata mengambil Tuhan tertentu diletakkan dalam rumahnya, konon-kononnya Tuhan inilah yang akan menjamin keselamatan dirinya daripada sebarang kemudaratan. Tapi sesekali kita dapat melihat benda yang konon-kononnya dapat mengelakkan kemudaratan itu pun akhirnya mungkin kalau terjatuh ada yang terpatah, ada yang tercedera dalam bentuk pecahan-pecahan dipanggil kesan daripada jatuhan tersebut. So bagaimana sesuatu yang dapat menjamin kepada kita terjamin daripada kemudaratan, tiba-tiba dia sendiri tercedera ataupun termudarat dengan keadaan yang berlaku? Mana mungkin begitu? Sedangkan Allah yang menjamin kemanfaatan untuk diri kita dan mengelakkan segala kemudaratan, dia tidak akan dapat diberikan manfaat oleh sesiapa kerana dia telah pun sempurna manfaatnya, dan dia tidak boleh dimudaratkan sesiapa sebab dia merupakan Tuhan yang tak tertewas oleh sesiapa. Lantaran itu dalam hujung ayatnya Allah kata wa huwal aziz, iaitulah takkan tertewas dengan sebarang apapun yang cuba mengalahkannya, dan tidak akan sesiapa pun yang dapat memberikan manfaat kerana kebijaksanaan yang adanya lah yang memberikan kita manfaat, bukan dia penerima manfaat tersebut kerana dialah pemilik manfaat-manfaat tersebut. Tetapi persoalannya, kenapa orang-orang tersebut tidak menerima dakwah dalam bentuk keterangan begini? Satu saja jawapannya, iaitulah kerana sifat jahiliyah yang membaluti diri mereka sehingga menyebabkan hati mereka itu tertutup untuk melihat kebenaran itu sebagai benar. Istilah dalam hari ini orang kata mental block. Mental block. So apa dia? Dirinya sudah pun ada batasan yang apa pun datang daripada kebenaran, dia tetap akan tolak, dia akan tetap tentang sebab dia hanya berpegang dengan apa yang hendak dipegang, bukan dengan hujah dan juga keterangan yang disandarkan kepadanya. Allah hati telah tertutup. Betul. Baik, dan ayat yang berikutnya kita nak pergi kepada ayat yang berikut, ayat yang ke-28. Tapi Ustaz, kita nak tamat dulu di TV3. Para penonton nak tahu apa kupasan yang selanjutnya dalam ayat yang ke-28, 29 dan 30. Jangan berkanjak ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada penonton-penonton kita pada hari ini yang kekal setia bersama kita pada hari ini dalam tafsir dan taranum. Kita membicarakan surah Sabah ayat 24 sehingga ayat yang ke-30, dan sekarang ni kita dah sampai pada ayat yang ke-28, yang mana ayat yang ke-28 ini bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan wahai Muhammad melainkan untuk manusia seluruhnya sebagai rasul, pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Okey, baik. Untuk ayat yang ke-28 ni Ustaz, kita nak tadabbur ayat ini. Tafadhal Ustaz. Daripada penghujahan yang telah kita mulakan ayat 24 sampailah kepada ayat 27 yang lalu, kita cuba lihat ataupun cuba kita fahami keadaan pada ketika mana berlakunya perdebatan di waktu itu. Kalau adalah kita bertemu dengan seorang yang kerap kali mengajukan kepada kita pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk seolah-olah membawa kepada perdebatan, kadang-kadang kita mungkin merasakan perasaan yang kurang senang dengan insan tersebut.
Dan kita pun tak tahu apa niat di sebalik kepada ajakannya untuk kita berbincang ataupun berdebat terhadap sesuatu. Adakah kerana semata-mata keinginan dirinya untuk menunjukkan kehebatan diri dia, ataupun kita kata nak menunjukkan kepada kelemahan diri kita pada isu-isu yang cuba dibawakan. Tetapi untuk diri Nabi SAW, apa yang baginda ajukan daripada keterangan-keterangan, hujah-hujah kebenaran yang dibawa datang bukan untuk diri baginda sebenarnya. Sebaliknya ialah merupakan satu tanggungjawab yang dipikul oleh Nabi SAW bagi disampaikan kepada ummah sebagai salah satu daripada tugasan kerasulan ataupun tugasan kenabian. Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala bagi melatari perbincangan ini dengan perbincangan tersebut supaya dapat dilihat dengan bentuk pemikiran yang lebih natural berbanding kita kata asyik nak cari salah orang je kan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Nabi yang membawakan keterangan ini tidak lain tidak bukanlah seorang yang telah pun sedia diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana dia utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, patutnya kita lebih menghormati insan tersebut kerana pasti ada sesuatu kebaikan yang hendak diberikan. Allah tidak akan mendatangkan kepada kita dengan sesuatu melainkan insya-Allah ianya adalah perkara yang dipastikan kebaikan padanya. Maka kita dapat lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad sebagai satu ketetapan bagi diri Nabi. Nabi tidak datang untuk semata-mata berdebat dengan siapa saja seperti mana yang berlaku lewat waktu ini. Kadang-kadang ada orang tu asyik semua benda dia nak perdebatkan, sedangkan benda tersebut bukanlah satu perkara yang perlu diperdebatkan kalau ianya melibatkan perselisihan yang boleh ditoleransikan. Tetapi kalaulah benda tersebut memang sememangnya perlu dipertahankan sampai kepada peringkat diperdebatkan, itu yang perlu dilakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan pengutusan Nabi itu dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlaku sedemikian rupa sebab Allah telah mengutuskan Nabi untuk seluruh umat manusia, seluruh umat yang ada termasuk juga dengan jin yang terpaksa menerima ajaran daripada Nabi Muhammad SAW, di mana dalam bentuk yang Nabi sampaikan kepada mereka itu sekurang-kurangnya ada dua. Satu yang namanya basyira, berita-berita gembira. Time Nabi cerita tentang syurga semua nak dengar, semua seronok pasang telinga. Tapi ketika Nabi memberikan peringatan, kenapa tak nak pasang telinga? Nadira juga adalah merupakan sebahagian daripada apa yang Nabi SAW sampaikan kepada seluruh umat manusia termasuk juga dengan jin. Dua-dua benda inilah yang sepatutnya kita terima dengan lapang dada. Kalau Nabi ceritakan berita-berita yang baik, sampaikan berita-berita yang baik, kita happy. Tapi kalau Nabi sampaikan peringatan-peringatan seperti mana dalam peringatan yang telah pun disampaikan dalam ayat-ayat yang kita baru bacakan ini juga, sepatutnya kita kena berlapang dada lah. Sebab Nabi SAW adalah merupakan insan yang sememangnya datang dengan tugas tersebut. Tetapi manusia biasalah, walaupun sudah sejelas ini fungsi Nabi itu diterangkan, nak terima tak terima tu dia kata punya pasal aku lah kan. Tapi Allah terangkan, manusia sebenarnya tak tahu apa sebenarnya yang mereka tentang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi berita tu dah ada dah. Sama ada kita nak ambil yang baik ke ataupun kita nak ambil yang buruk saja. Dan amaran pun telah diberi. Tapi yang amaran tu juga dah dibuatnya kan. Okey, baik para penonton sekalian, kita nak teruskan dengan soalan daripada sahabat kita Syahiralia Muhammad. Soalannya, mengapa orang musyrikin Mekah asyik-asyik meminta mukjizat kepada Nabi SAW sedangkan mereka tahu tugas Nabi itu membawa khabar gembira dan sebagai pemberi peringatan? Fadhal Ustaz. Tuan-tuan, sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala membekali diri Nabi SAW dengan keterangan-keterangan yang pelbagai bentuk. Antaranya disebutkan sebagai keterangan-keterangan yang berbentuk bicara yang disampaikan supaya kita berfikir. Ianya tidak ditunjukkan dalam bentuk yang jelas yang dapat dilihat dengan mata, dan itulah daripada kebanyakan yang telah pun dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah disampaikan khabar-khabar menerusi bicara Nabi seperti mana yang telah pun tersusun daripada ayat yang ke-24 sampailah ayat yang ke-27 yang lalu. Butir bicara yang kita diminta untuk mendengar, kemudian cuba untuk mencerap dengan akal kita, berfikir dan kemudian bertindak dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang telah pun dinyatakan daripada kebenaran tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, Nabi SAW turut dibekali dengan petunjuk-petunjuk dalam benda-benda yang boleh dilihat dengan mata, antaranya mukjizat-mukjizat. Tetapi mukjizat-mukjizat ini kebiasaannya, jenis yang kedua ini, ianya kebiasaannya dikemudiankan. Sebab apa? Sebabnya, dalam bentuk yang kedua ini, seandainya orang sudah sampai melihat, menyaksikan kebenaran apa yang diperkatakan tersebut,
andai kata ianya ditolak, maka tidak akan ada lagi apa-apa penghujahan yang sesuai untuk orang yang sebegini, melainkan kalau mereka tolak, mereka akan jatuh ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab mereka tidak ada peluang lagi untuk menafikannya. Kalau dalam peringkat yang pertama, bila mana berlakunya penghujahan-penghujahan akal ataupun penghujahan-penghujahan yang berbentuk verbal, mulut ini, kita ada pilihan untuk menerimanya dalam bentuk pemikiran kita tanpa kita melihat. Contohnya kita katalah, ada seorang kanak-kanak yang mana bila mana dia meminta sesuatu minuman daripada ibu dia. Ibu dia kata pada anak dia, nanti sekejap ya abang, ini air panas tau. Jangan nak minum sekarang, nanti melecur mulut. Tapi dia kata, tak nampak pun panas tersebut. Saya nak rasakan. Betul kau nak rasa? Dituang air tersebut. Bila mana terkena dengan air tersebut, maka pasti lepas daripada itu, kalau anak tersebut tidak menarik tangan dia bagi mengelakkan panas tersebut, pasti dia akan terluka. Maka macam itulah apa yang keterangan telah pun diberikan oleh Allah, kebanyakannya didahulukan dengan penjelasan-penjelasan dalam bentuk lisan, supaya manusia itu masih lagi punya peluang untuk berfikir dan berubah daripada apa yang difikirkan. Kalaupun mereka minta sampai kepada peringkat disampaikan juga keterangan dalam bentuk pembuktian-pembuktian fizikal ini, sesuatu yang boleh dilihat, boleh yang dirasakan dengan panca indera ini, maka pada ketika itu tidak akan ada lagi yang namanya pertimbangan untuk terima ataupun tidak, melainkan cuma satu, awak mesti terima sebab awak dah tengok. Faham? So pada ketika inilah orang-orang kafir dia tak nak berfikir sebab dia dah ada mental block tadi kita cerita. Dia cuma nak meminta tersebut, konon-kononnya apa yang dicabar itu tidak mampu disampaikan oleh Nabi ataupun ditunjukkan oleh Nabi, kerana mereka katakan satu benda tersebut mereka telah pun menolaknya daripada awal dan ianya takkan berlaku seperti mana yang mereka disampaikan begitu. Contohnya kita kata tentang azab. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak, antaranya kita akan lihat dalam ayat selepas daripada ini, itulah yang diminta oleh mereka. Tetapi malangnya, apa yang diminta tersebut bukan tujuannya untuk menyaksikan kebenarannya, sebaliknya ia adalah sebagai satu bentuk sindiran. Itu maksudnya. Kenapa dia minta? Macam mencabar dan juga menyindir, meremeh-remehkan. Betul ke? Bayangkan mak dah membebel dengan kita 2 jam. Awak kalau tak belajar dengan rajin-rajin, kalau tak bersungguh-sungguh dalam pelajaran, nanti awak gagal, hidup awak susah. Habis mak berletih dengan kita 2 jam, tiba-tiba si anak tu kata, betul ke? Agak-agak sakit hati ke tidak? Inilah perangai orang-orang yang kufur terhadap Allah dan juga Rasulnya. Pertanyaan mereka, permintaan mereka untuk ditunjukkan bukti itu, bukan mereka bersungguh-sungguh untuk memperlihatkan ataupun diperlihatkan akalnya dan kemudian beriman, tetapi ia tidak lebih daripada sekadar memperolok-olokkan semata-mata. Baik, sahabat kita di Facebook bersama dengan Intan Zurina Abdul Razak, ayat yang ke-29, Ustaz, Nabi Muhammad SAW digelar sebagai Al-Amin. Tetapi mengapa pula di ayat ini golongan kafir mempertikaikan kebenaran tentang hari kiamat dengan cara mempersoalkan kepribadian baginda Siddiqin? Atau adakah yang dipertikaikan adalah ayat-ayat suci Al-Quran itu sendiri? Fadhal Ustaz. Tuan-tuan, sebenarnya mereka tidak mampu untuk mempertikaikan kebenaran Al-Quran sebab Al-Quran adalah mukjizat yang telah pun menewaskan sekalian bicara-bicara mereka, biar sehebat mana pun ia dibicarakan. Kita tahu Al-Quran itu datang sesuai dengan masyarakat yang hidup pada ketika itu dengan ketinggian bahasanya. Syair-syair madah pujangga orang Arab pada ketika itu sememangnya sedang semarak wujud dalam ketika masyarakat tersebut hidup dalam zaman jahiliyah. Itulah yang sentiasa mereka agung-agungkan. Tetapi bila mana datangnya Al-Quran, Al-Quran yang merupakan mukjizat daripada Allah telah menewaskan bicara tersebut. Mereka takkan mampu untuk berhujah dengan penghujahan Al-Quran dan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka daripada kebenaran. Maka mereka tidak punya pilihan yang lain bagaimana untuk menolak kebenaran tersebut, melainkan dengan cara memperolok-olokkan. Dalam istilah hari ini dipanggil character assassination. Pembunuhan karakter itu yang lebih utama, supaya bila mana individu tersebut dapat ditewaskan dalam bentuk kepribadiannya, maka apa yang diperkatakan, apa yang disampaikan, sekalipun berbentuk kebenaran, maka ia tetap akan ditolak kerana konon-kononnya orang itu tidak memiliki disebutkan sebagai etika kepribadian yang layak untuk dibicarakan apa-apa daripadanya. Maka mereka tuduh Nabi SAW dengan gila, orang yang melakukan sihir, orang yang menyampaikan cerita dongeng semata-mata. Maka samalah juga dalam ayat 29,
mereka mempersoalkan betul ke apa yang bercakap daripada datangnya kiamat tersebut. Dan itulah yang menjadi persoalan mereka untuk memperolokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tanda-tanda berlakunya kiamat itu ataupun azab itu telah turun kepada mereka, tapi tetap mereka tak percaya. Apa sebenarnya mereka nak? Selepas ini tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali yang Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang pagi-pagi ni dah buka Quran, baca tafsir, tadabbur pula ayat Quran. Moga Allah beri keberkatan, kesihatan kepada orang yang menonton kita pada hari ini, kan Ustaz, kan? Betul. Baik Ustaz, kita nak terus dengan sahabat kita di Facebook ni, ayat yang ke-29. Apakah tujuan atau di sebalik persoalan mereka bertanya tentang bila azab yang akan diturunkan? Ni persoalan mereka ni Ustaz. Fadhal. Inilah antara bentuk-bentuk keingkaran mereka terhadap apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lihat dalam ayat sebelumnya. Memang tugas Nabi lah yang untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan-peringatan, antaranya tentang azab Allah kalaulah ianya diingkari setiap keterangan dan juga kebenaran yang telah pun disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini satu ayat daripada ayat-ayat yang banyak yang Allah ceritakan tentang kejahatan diri mereka dalam menentang tersebut. Antaranya mereka memperolok-olokkan Nabi dengan apa yang Nabi sampaikan daripada kedatangan kiamat satu masa nanti yang akan menghancurkan seluruh alam ini, dan mereka akan dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan-pembalasan yang bermula dengan perhitungan-perhitungan yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dapat temui ada ayat yang lebih hebat lagi, bagaimana mereka telah pun menyebutkan dalam suratul Anfal, disebutkan dalam suratul Anfal ayat yang ke-32, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka mencabar bukan takat Nabi, mereka mencabar sampai peringkat Allah itu yang dicabarkan. Mereka menyebutkan dalam ucapan mereka kata, wahai Tuhan kami, andai kata benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tolak di waktu itu, maka turunkanlah kepada kami hujan batu daripada langit, minta azab ini. So, semua ucapan-ucapan ini tidak lain tidak bukan adalah semata-mata memperolok-olokkan, mempermain-mainkan amaran daripada Nabi yang bertujuan untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bagi persoalan-persoalan bentuk sebegini, Allah telah pun memberikan jawapan kepadanya, iaitulah Allah menyebutkan dalam ayat yang pertama surah An-Nahl, Allah katakan apa dia? Ata amrullahi fala tasta'jilu. Sudah tentu pasti akan datang azab Allah kepada golongan ini, maka jangan kalian cuba untuk meminta supaya ianya disegerakan, sebab tidak akan ada manfaat bagi azab yang disegerakan, melainkan kehancuran yang mereka akan persaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Wallahu a'lam. Itu dia. Jadi nak ke kita menunggu azab yang lebih besar daripada itu atas keingkaran kita kepada Allah SWT. Baik, kita nak terus lagi kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-30, yang bermaksud jawablah wahai Muhammad, untuk kamu disediakan satu hari yang kamu tidak dapat melambatkan sesaat pun dan tidak pula kamu dapat menyegerakannya. Baik, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Fatin Syuhaida pada ayat yang ke-30 tadi, iaitu soalannya, adakah yang dijawab oleh Rasulullah ini bermaksud hari pemutus kelazatan dunia, iaitu hari kematian? Fadhal Ustaz. Tuan-tuan, bila mana soalan yang terhampir yang diajukan oleh mereka, iaitulah bilakah kiamat itu akan berlaku? Bilakah janji kiamat itu akan berlaku? Maka pastilah jawapan itu adalah tertumpu kepada apa yang dipersoalkan oleh mereka, sedangkan jawapannya itu tidak diketahui oleh Nabi. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi mereka jawapan yang seumpamanya dalam ayat yang lain. Contohnya Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-187. Allah menyatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Ketika mana mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad, bilakah akan berlakunya kiamat? Maka katakanlah, jawablah bahawasanya pengetahuan tentangnya adalah berada pada sisi Tuhanku, yang sama sekali ia tidak akan dipaparkan ataupun dikhabarkan kepada sesiapa, melainkan yang mengetahui hal tersebut hanyalah dia. Maka kalaulah Nabi ditanyakan dengan soalan tersebut, pasti Nabi tidak ada jawapannya, sebab Nabi sememangnya tak dibekalkan dengan jawapan tersebut dengan hikmah-hikmah yang sudah kita maklumi, supaya antaranya manusia sentiasa bersedia, bukan menunggu saat ketibaan masanya di saat-saat akhir baru nak bersedia untuk kiamat. Takut-takut kita sudah pun terlewat untuknya.
Tetapi bagi orang-orang musyrikin ini, Allah tetap menyediakan jawapan daripada sisi Allah sendiri. Allah menyebutkan kepada Nabi, sila jawabkan dengan jawapan ini. Satu jawapan yang sebenarnya mereka dapat persaksikan untuk hidup mereka saban waktu, iaitulah disebutkan, qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Ketahuilah, bagi kamu tempat yang akan berlakunya, tempoh masa yang akan berlakunya janji tersebut, itu adalah satu perkara yang sememangnya berada dalam janji Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan berlaku. Tak tanya pun ia tetap akan jadi, kalau tanya lagi-lagi jadi. Tetapi apa yang lebih penting iaitulah kamu kena tahu bila tibanya saat tersebut tidak akan ada apa yang akan dilewatkan daripada janji tersebut berlaku ataupun didahulukan daripada masanya. Maka pertanyaan kamu terhadap persoalan bilakah kiamat itu berlaku tak lebih penting daripada kita mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengannya. Itu yang terlebih baik. Di mana pertanyaan orang-orang sebegini tidak lain tidak bukanlah hanya semata-mata untuk memperolok-olokkan, maka jawapan bagi mereka bukanlah jawapan yang sepatutnya diberikan seperti mana dipinta. Sebaliknya tetap dijelaskan apa tanggungjawab yang perlu ditunaikan terhadap apa yang mereka minta untuk melihat kebenaran janji tersebut tiba, supaya sekurang-kurangnya kita telah pun memberikan peringatan sebelum saat itu berlaku. Dan ada juga yang tidak memperolok-olokkan soalan sebegini, seperti mana yang telah pun dipertanyakan oleh sahabat Nabi bila mana ditanyakan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Mata as-sa'ah wa Rasulullah?" Aku betul-betul nak tahu bilakah kiamat itu terjadi. Tetapi Nabi tetap dengan jawapan yang sama, iaitu Nabi tak tahu tentang tarikhnya. Sememangnya Allah tidak memberitahu Nabi tentangnya, melainkan Nabi jawab, "Ma'adatta laha, wahai lelaki, sebenarnya yang lebih penting apa yang kamu akan siapkan untuknya." Sama seperti mana kita, persoalan bilakah berlakunya kiamat, sekalipun kita telah pun beriman dengannya, jangan pernah cuba-cuba minta soalan spot ini ada jawapannya. Tidak akan ada jawapannya sampai bila-bila, melainkan sepatutnya kita tanyakan diri kita kembali, apa yang telah kita persiapkan untuk hari yang pasti ia akan tiba, sebab ia merupakan janji Allah, bukan janji yang lain daripadanya. Wallahu ta'ala. Dia tak akan cepat walau sesaat, tak akan lambat walaupun sesaat. Dan orang yang bijak itu adalah orang yang sentiasa muhasabah dirinya dan juga bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Mungkin 3 persediaan yang boleh kita lakukan sebelum kita menjengah ke hari yang disebutkan sebagai hari pembalasan ini, Ustaz. Tuan-tuan, persiapan kita yang pertama iaitulah kita kena bersedia untuk segala salah silap kita yang telah kita lakukan dengan memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi telah pun menyatakan, man indahu kanat mazlamatun inda akhihi falyatahallalhu qabla an la yakuna lahu dinaru wala dirham. Siapa yang pernah buat salah terhadap saudaranya, apatah lagi kepada Allah, for sure hendaklah dia bersegera kepada mendapatkan ianya dihalalkan buat dirinya sebelum tibanya hari yang di mana duit emas dan juga duit perak takkan laku. Lantaran itulah Allah menyatakan dalam firman-Nya pada surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita kepada keampunan daripada Allah. Yang kedua, setelah daripada kita sejahtera daripada dosa-dosa kita yang diampunkan, perkara yang kedua yang perlu kita siapkan iaitulah amalan-amalan kita, tujuannya supaya kita mendapatkan syurganya. Syurga itu tidak diperolehi dengan hanya menyimpan angan-angan, tetapi ia mestilah diisi dengan pengisian-pengisian amalan bagi kita menempa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah amalan-amalan yang terbaik dalam hidup kita untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah, dan daripada rahmat Allah itulah kita akan mendapat syurganya. Dan yang ketiganya, sentiasalah kita memastikan diri kita berada di atas jalan iman, yang mana dengannya lah kita harapkan kita memperolehi penamat hidup yang baik yang dinamakan sebagai husnul khatimah. Husnul khatimah ni apa dia, tuan-tuan? Mati dalam iman kita tu masih lagi tersemat dalam dada kita, dan mudah-mudahan kita sempat untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah saat kita melepaskan nyawa kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wallahu a'lam. Kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata. Terlajak bicara, ada rezeki kita. Jumpa lagi, ila liqa' ma'assalamah. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz, insya-Allah.